Okey, jadi selama ni kita dengar ramai daripada pelajar tertanya-tanya, apa itu at-ta'awun? Kenapa at-ta'awun ni ditubuhkan? Apa fungsinya ta'awun? Apa fungsinya at-ta'awun? Jadi hari ni InsyaAllah kita akan kongsikan sikit sebanyak kisah ataupun sejarah tentang bagaimana penubuhannya at-ta'awun, dan kita akan rungkai persoalan-persoalan yang berlega-lega di minda dan hati korang. Jadi sebelum kita tahu apa itu at-ta'awun, bila at-ta'awun diasaskan, pertama sekali kita kena tahu sejarah pelajar Malaysia di Darul Mustafa. Pelajar Malaysia bermula datang untuk meneruskan pengajian di Darul Mustafa pada tahun 1995. Pada tahun itu, kira-kira hampir 5 orang pelajar daripada Malaysia telah datang untuk melanjutkan pengajian di sini. Antaranya adalah Syed Khairi bin Yahya yang sekarang berada di Pahang, Syed Ismail Al-Jufri sekarang berada di Negeri Sembilan, Syed Alwi Al-Haddad, Syed Osman Al-Attas, Syed Husin bin Yahya dan juga Syed Mashhur Al-Attas. Mereka inilah antara orang-orang ataupun senior-senior yang pertama dari Malaysia yang telah melanjutkan pengajian di sini. Datanglah pelajar-pelajar daripada Malaysia pada tahun 1997 seperti Syed Mohsin Al-Mashhur. Kemudian datang pada 1997 juga daripada Mesir setelah Habib Ali Al-Hamid telah pergi ke Mesir untuk memberi sedikit targhib kepada pelajar-pelajar Malaysia di sana untuk melanjutkan pengajian di sini seperti Syed Badrillah bin Yahya semua. Maka akhirnya makin ramai pelajar Malaysia yang belajar di Darul Mustafa. Jadi pada awalnya pelajar Malaysia berada di bawah naungan pelajar Indonesia. Maksudnya mereka digabungkan di bawah Persatuan Pelajar Indonesia di Darul Mustafa. Sebab apa? Sebab bilangan mereka yang sedikit. Setelah bilangan pelajar Malaysia yang mula ramai, kedatangan daripada tahun ke tahun menunjukkan jumlah yang makin banyak, maka diberikan saranan untuk pelajar Malaysia mengadakan persatuan mereka sendiri. Bermulanya tahun 1997, maka tertubuhlah Ittihad Tulab Malaysia ataupun Persatuan Pelajar Malaysia di Darul Mustafa yang ketika itu diketuai oleh Syed Badrillah bin Yahya. Kemudian persatuan ini diteruskan dari tahun ke tahun. Al-Faqih akan sebutkan satu-satu nama. Supaya apa? Kerana kita perlu tahu sejarah-sejarah ini. Kita perlu tahu siapa senior-senior kita, supaya kita tahu betapa hebatnya kita punya senior-senior yang telah melanjutkan pengajian di Darul Mustafa. Antaranya setelah kepergiannya Syed Badrillah, diteruskan oleh Ustaz Fauzi bin Abdul Aziz daripada tahun 1997 ke tahun 2000. Seterusnya diteruskan oleh Ustaz Ahmad Syahdan yang sekarang merupakan ketua Presiden Ittihad UMNO di Malaysia untuk alumni pelajar di Malaysia daripada tahun 2000 hingga 2002. Seterusnya Ustaz Hanif Zain pada tahun 2002 hingga 2004. Kemudian pada tahun 2006 hingga 2007 teruskan oleh Ustaz Uwais Al-Qarni bin Abdul Wahab yang berada di Pahang sekarang. Dan Ustaz Uwais inilah yang mula memperbaharui bentuk struktur organisasi Ittihad. Dan ketika itu Ustaz Uwais ni mempunyai pengalaman yang tinggi dan mempunyai potensi yang besar di dalam pengurusan. Akhirnya Ustaz Uwais mula mengadakan perhubungan Ittihad Malaysia di Darul Mustafa dengan Permaya asal yang berada di Sana'a. Bermula daripada itu muncullah Permaya. Kerana apa? Kerana waktu itu Persatuan Pelajar Malaysia Darul Mustafa seperti abang pada semua arbiter-arbiter lain yang berada di Darul Mustafa, di mana setiap arbiter-arbiter yang memerlukan khidmat ataupun masalah pengurusan dengan kedutaan dan lain, semua akan merujuk kepada Persatuan Pelajar Malaysia Darul Mustafa. Maka dari situ mereka semakin sibuk terpaksa mengadakan struktur organisasi yang lebih mantap. Kesibukan itu menyebabkan Darul Mustafa mula memberikan peringatan bahawasanya mereka datang sini untuk fokus kepada pembelajaran. Maka akhirnya Darul Mustafa memberikan saranan untuk Permaya itu dibawa ke luar. Maksudnya diadakan pejabat khas, markas khas di luar untuk meneruskan aktiviti-aktiviti mereka di dalam khidmat pelajar Malaysia di Hadramut. Maka melebar dan meluaslah aspek Persatuan Pelajar Darul Mustafa pada ketika itu. Maka lepas itu tidak dikenali sebagai Ittihad, tapi dikenali oleh sebagai Permaya, dan diteruskan tahun ke tahun oleh Ustaz Zul Azwan Adnan bin Abdullah, sekarang berada di Tazkiyah daripada tahun 2008 hingga 2010. Kemudian Ustaz Ashraf bin Osman juga sekarang merupakan mudir di Madrasah Tazkiyah di Malaysia, yang merupakan satu-satunya cawangan Darul Mustafa yang berada di Malaysia daripada tahun 2010 hingga 2011. Kemudian bermula kembali untuk mengasingkan antara Permaya yang merupakan Persatuan Pelajar Malaysia yang melingkupi Hadramut seluruhnya dan juga Persatuan Malaysia Darul Mustafa sahaja. Setelah Ustaz Muhammad Ashraf bermusafir ke Malaysia, Ustaz Iqbal Al-Jauhari, dia telah mengetuai di dalam Persatuan Pelajar Malaysia Hadramut, iaitu Permaya, dan untuk Persatuan Pelajar Malaysia Darul Mustafa diketuai oleh Ustaz Nasrullah bin Nazri. Daripada tahun 2011
sehingga tahun 2015. Pada tempoh ini, Al-Faqih sendiri, dan mungkin ramai sahabat-sahabat yang datang bersama Al-Faqih pada tahun itu tak tahu pun yang Ustaz Nasrullah ni adalah Ketua Pelajar Malaysia di Darul Mustafa. Ustaz Nasrullah, Masya Allah, ketika itu banyak khidmat untuk pelajar, tapi tidak menzahirkan bahawasanya dia mempunyai jawatan ataupun beliau adalah pengurusi di dalam Ittihad Pelajar Malaysia Darul Mustafa. Setelah tahun 2015, Ustaz Nasrullah pun dah jadi Ustaz dan Asatizah di Darul Mustafa. Ketika itu pihak pejabat Darul Mustafa minta untuk memperbarui persatuan pelajar. Jadi ketika itu Ustaz Bashar bin Nazlan yang mengetuai persatuan ini. Kemudian ketika itu Al-Faqih baru berpindah daripada Darul Idrus ke Darul Mustafa. Kemudian diangkat untuk menjadi naib pengurusi Persatuan Pelajar Malaysia di Darul Mustafa pada tahun 2016. Kemudian Al-Faqih tarik diri. Persatuan Darul Mustafa telah diteruskan dengan bentuk yang baru. Mereka menubuhkan Majlis Syura yang ketika itu diketuai oleh Engku Syed Mustafa bin Mukhtar Al-Idrus atas saranan daripada Ustaz Nasrullah sendiri, dan mereka bergerak Masya Allah sehingga dalam pengakhiran tahun 2018-2019 setelah Syed Mustafa Al-Idrus safar ke Malaysia, maka bermula kita melihat keadaan pelajar Malaysia yang ketika itu seperti anak yang kehilangan seorang ibu, di mana mereka ni memerlukan seseorang yang memberikan perhatian dan prihatin terhadap kemaslahatan dan perjalanan hidup mereka di Darul Mustafa. Jadi bermula dah daripada itu, Syekh Abdul Matin dan Al-Faqih sama-sama kami duduk berbual, bincangkan tentang bagaimana keadaan pelajar Malaysia sekarang yang semakin ramai, yang umur mereka mungkin lebih agak muda, yang memerlukan orang yang untuk menggerakkan dan memberi perhatian kepada mereka. Maka selepas 2-3 kali duduk berbincang, tertubuh idea untuk kita menubuhkan Ittihad dalam struktur organisasi yang baru. Sebab apa? Sebab keadaan sekarang memerlukan perkara seperti itu. Jadi seperti yang kita makruf, Ustaz Nasrullah pernah menjadi pengerusi untuk pelajar Malaysia. Jadi beliau lama mempunyai pengalaman bagaimana pengurusan pelajar Malaysia di Darul Mustafa. Disebabkan itu, beliau kurang berminat dalam menubuhkan Persatuan Pelajar Malaysia di Darul Mustafa kerana beliau melihat bahawasanya perkara itu akan memberikan bebanan kepada pelajar-pelajar yang akan diberikan tanggungjawab tersebut, sehingga menyebabkan mereka sukar untuk mentahqiqkan diri mereka di Maqasid Salasah. Itu berdasarkan pengalaman beliau. Dan mungkin antara sebab beliau kurang berminat dengan persatuan ataupun organisasi ini kerana pada zaman beliau perkara ini tidak terlampau diperlukan, kerana pelajar-pelajar pada zaman itu semua rata-ratanya umur 20 ke atas, yang mana mereka ni boleh berdikari diri sendiri dan membawa diri mereka untuk mengikut apa yang dikehendaki oleh Sayyidil Habib Umar. Tapi dari semasa ke semasa, keadaan yang berubah menyebabkan kita perlu pada sesuatu yang membawa pelajar Malaysia di sini. Jadi kami berbincang dan akhirnya cuba untuk memberi saranan kepada Ustaz Nasrullah dengan cara yang halus. Dan ini semua atas saranan daripada Syed Mustafa yang banyak duduk dengan Al-Faqih dan memperbincangkan tentang hal ehwal pelajar Malaysia sekarang dan perlunya kita menubuhkan suatu lajnah ataupun organisasi yang boleh membawa mereka. Jadi Syed Mustafa lah yang banyak memberi semangat pada Al-Faqih sendiri dan juga beberapa pelajar Malaysia yang lain untuk menubuhkan persatuan ini. Setelah itu Al-Faqih sendiri dan Syekh Abdul Matin mula merancang strategi bagaimana kita nak memberi Ustaz Nasrullah menerima idea ini. Kami cuba daripada kami mungkin panggil ketika itu hampir 3 atau 4 orang untuk memujuk Ustaz Nasrullah untuk menerima idea ini. Minta Ustaz Syed Mustafa sendiri untuk jumpa Ustaz Nasrullah dan memahamkan Ustaz Nasrullah kepentingannya kita menubuhkan persatuan ini. Kemudian Syed Nizam bin Shahab juga pun jumpa Ustaz Nasrullah mengatakan bagaimananya pelajar Malaysia ni sekarang memerlukan persatuan dan yang lain-lain, sehingga Alhamdulillah pada akhirnya Ustaz Nasrullah menerima idea tersebut dan mulalah perbincangan bagaimana kita nak memperbarui ataupun menubuhkan semula persatuan ini. Dan persatuan ini bukan persatuan yang baru, ini adalah satu perkara yang telah dimulakan oleh senior-senior kita yang terdahulu, cuma kita memperbarui mengikut pengedaran masa yang memerlukan persatuan ini dalam bentuk yang baru. Akhirnya Al-Faqih, Syekh Abdul Matin, Ustaz Nasrullah dan ketika itu dengan saudara Amir Haziq duduk hampir 3-4 kali untuk memperbincangkan apa yang perlu kita gariskan panduan untuk perjalanan persatuan tersebut. Setelah 3-4 kali perbincangan, maka mula terbentuk
perlembagaan dan profil At-Ta'awun secara ringkas mengikut nokta-nokta yang kita rasa penting untuk permulaannya. Perjumpaan ketiga, kita mula memilih siapa yang akan mengikuti kami di dalam persatuan ini. Waktu itu banyak pilihan telah dicadangkan oleh Amir Haziq dan Syed Abdul Matin sendiri. Akhirnya kami sepakat untuk mengangkat Syed Abdul Matin sebagai pengerusi Pelajar Malaysia Darul Mustafa ketika itu pada tahun 2018 dan 2019. Maka Syed Abdul Matin ketika itu mengetuai dalam tempoh 3 bulan. Ketika itu Persatuan Pelajar Malaysia Darul Mustafa masih belum ada nama dan kita hampir ke Majlis Haul Habib Ali yang diadakan secara tahunan. Kita meminta Syed Abdul Matin untuk berjumpa Sayyidil Habib Omar ketika itu untuk meminta tarikh bila kita akan mengadakan haul. Secara tidak langsung meminta untuk Habib Omar menamakan Persatuan Pelajar Malaysia Darul Mustafa. Syed Abdul Matin nak berjumpa Habib waktu itu setelah solat duha. Dia adalah orang yang terakhir. Jadi ketika itu Habib Omar dah nak bangun dah. Tapi Syed Abdul Matin cepat-cepat datang ke Habib Omar. Kemudian Habib Omar duduk kembali. Jadi Syed Abdul Matin kata, "Ya Habib, ya Sayyidil Habib, InsyaAllah kami dah hampir untuk mengadakan haul Habib Ali Al-Idrus. Bila waktu yang munasib untuk kita melakukan haul itu?" Sayyidil Habib Omar mengatakan, "Adakan program itu pada minggu ini juga. Antum bertahdur makna antum akan hadir bersama kami." Sebab kita tahu waktu tu Habib nak bermusafir ke Jordan. Jadi Habib senyum je. Kemudian Abdul Matin kata, "Ya Habib, lajnah ataupun organisasi yang sekarang telah mengaturkan program-program ini adalah di bawah Lajnah Ittihad Tulab Malaysia Darul Mustafa. Boleh tak antum menamakan lajnah tersebut?" Maka Habib Omar duduk kembali dan duduk bersila. Dalam keadaan bersila tu Habib Omar menekan tangannya di lantai musola tersebut hampir selama 1 hingga 2 minit lamanya. Setelah Habib Omar diam dengan muka dia berkerut macam tu, Habib Omar buka mata, pandang ke Syed Abdul Matin dan mengatakan, "At-Ta'awun." Maka Syed Abdul Matin memastikan, "Ya Habib, Syed Habib, apa ya Habib?" Habib kata, "At-Ta'awun." Dan dalam sambil Habib Omar hampir nak bangun tu, Syed Abdul Matin, "Wa ta'awanu ala at-ta'awun ya Habib." At-Ta'awun. Jadi telah ditakkidkan 3 kali apa nama yang diberikan oleh Sayyidil Habib. Dan Sayyidil Habib Omar tidak akan menamakan sesuatu itu kecuali Habib Omar inginkan apa yang di sebalik nama tersebut. Maka mungkin Habib Omar melihat perlunya sekarang kita mula memupuk sifat bekerjasama antara satu sama lain, kerana rakyat atau masyarakat di Malaysia sekarang memerlukan pendakwah yang bukan hanya menggerakkan dakwah secara persendirian, tapi secara berkumpulan yang dapat melebarkan lagi sayap dakwah di Malaysia. Jadi setelah tertubuhnya At-Ta'awun dengan nama At-Ta'awun sendiri, Persatuan Pelajar Malaysia Darul Mustafa, maka bermulalah kita mengorak langkah dan mula membentuk At-Ta'awun ini sikit demi sedikit sehingga dapat menyesuaikan keadaan persatuan itu dengan kita di Darul Mustafa. Maka banyak percubaan-percubaan yang kita cuba, sebab banyak juga anggota-anggota yang terpilih ketika itu bukanlah semuanya orang yang berpengalaman. Hatta Al-Faqih sendiri bukanlah orang yang berpengalaman di dalam persatuan dalam menggerakkan sesebuah organisasi ini, dan banyak perkara pertama kali kita belajar di dalam At-Ta'awun ini. Tapi mahu tidak mahu, demi kemaslahatan pelajar, mereka semua cuba untuk mengerah kudrat dan peluh mereka untuk berkhidmat. Kami cuba dari sikit demi sikit, dari sikit demi sikit. Banyak pengalaman pahit dan pengalaman manis yang dilalui oleh semua anggota. Ramai juga yang nak tarik jawatan dari permulaan, tapi kita cuba untuk memberikan semangat dan berganding bahu antara satu sama lain untuk berjuang, untuk berkhidmat, untuk belajar. Setelah mendapat penamaan tersebut, Syed Abdul Matin pun pada bulan Syaban pada tahun itu 1439 Hijrah mula membina masjid beliau sendiri. Beliau telah berumah tangga. Jadi yang termaktub di dalam perlembagaan At-Ta'awun untuk menjadi pengerusi atau memegang jawatan di dalam At-Ta'awun tidak bolehlah mempunyai pasangan ataupun isteri. Secara tidak langsung Abdul Matin telah turun jawatan dari pengerusi. Jadi ketika itu Syed Abdul Matin memilih saudara Noh bin Bakri untuk menggantikan beliau sebagai ketua At-Ta'awun. Ketika itu daripada bulan Ramadan 1439 Hijrah sehingga ke Muharram 1440 Hijrah, At-Ta'awun telah diketuai oleh saudara Noh Bakri ataupun dikenali sebagai Abang Noh. Ketika itu Al-Faqih berada di Malaysia dan juga banyak menziarahi kudama-kudama ataupun senior-senior yang berada di Malaysia untuk mengupas ataupun mengambil daripada mereka kisah-kisah bagaimana keadaan Malaysia, pelajar Malaysia di Darul Mustafa seterusnya, sehingga terkumpullah maklumat-maklumat yang Al-Faqih dapat pada hari ini. Dan mungkin bukan semua maklumat ini tepat 100%, mungkin ada lagi
maklumat-maklumat yang tertinggal, tapi ini yang dapat dikumpulkan oleh Al-Faqih sendiri. Kemudian apabila Al-Faqih pulang pada Muharram tersebut, saudara Noh Bakri mula bersuara untuk membuat pilihan semula jawatan-jawatan di dalam tahun ini. Jadi untuk menghormati permintaan beliau, maka bermulalah kami berbincang dan secara langsung mereka bersepakat untuk memilih Al-Faqih menjadi pengurus tahun dengan desakan-desakan daripada mereka sendiri. Sebenarnya Al-Faqih setelah menubuhkan tahun ini mengharapkan generasi baru yang akan meneruskan empayar ini, tapi mau tidak mau sebab atas permintaan dari mereka dan desakan-desakan dari mereka, kita menerima. Dan mungkin waktu tu ramai yang tertanya-tanya apa itu tahun, kenapa tahun ditubuhkan. Untuk menyebabkan tahun ini lebih sistematik, maka hampir mungkin setiap malam kami bersyuarat hampir 30 kali untuk menggariskan balik perjalanan tahun daripada segi perlembagaannya, daripada segi profilnya, daripada segi program-programnya, daripada segi ahli-ahlinya, untuk membiarkan tahun berjalan pada landasan yang dikehendaki oleh Sayyidil Habib. Bukanlah perkara yang mudah, dan muka-muka yang ada waktu itu adalah seperti saudara Noh Bakri, saudara Amir Haziq, saudara Faris Rosli, saudara Darwish Muhyiddin, saudara Syahrul Nazirin, saudara Saddan Ahmad Sultan, saudara Ridwan, saudara Aizat Farhan, dan juga beberapa lagi nama yang mungkin tidak disebutkan. Mereka inilah yang banyak mengerah kudrat dalam penubuhan semula tahun ini, sehingga kita lihat bagaimana tahun sekarang. Sikit sebanyak banyak perubahan yang kami cuba ubah sedikit demi sedikit untuk menyesuaikan dengan keadaan semasa, sehinggalah kami sekarang dapat membentuk tahun yang mungkin sekarang kita nampak sesuai untuk generasi akan datang untuk meneruskannya. Dan mungkin generasi akan datang, kalau yang akan meneruskan tahun ini, tidaklah akan terbeban seperti mana kami terbeban, kerana rangka semuanya telah digariskan. Tinggal antum menjalankan apa yang telah digariskan, dan mungkin kalau perlukan ada sedikit perubahan, boleh bincang dengan senior-senior ataupun para ulama yang ada ketika itu. Sebab kita pernah tubuhkan majlis syura, Ustaz Muzammil, Syekh Abdul Matin, saya Abbas Al-Jufri, Ustaz Hafizuddin dan yang lain akan mula untuk memberikan perhatian kepada antum dalam memberi fikrah di dalam mesyuarat-mesyuarat akan datang, pemasaran-pemasaran akan datang, sehinggalah tahun berjalan di atas apa yang dikehendaki oleh Syekh kita Sayyidil Habib Omar, menggembirakan hati Syekh kita Sayyidil Habib Omar, juga menggembirakan hati Sahibul Hazidar, yakni Rasulullah SAW. Dan tidak lain tidak bukan kita inginkan kecuali keridaan Nabi Allah SWT dan kebersamaan dengan Rasulullah SAW di akhirat kelak. Jadi itulah sedikit sebanyak pengenalan tentang tahun ini. Dan janganlah lihat tahun itu daripada segi mazhar, sedangkan banyak lagi perkara-perkara yang di belakang mungkin kita tidak tahu tentang apa-apa yang berkaitan dengan tahun ini. Maka kalau terbit di hati kalian persoalan, permasalahan daripada tahun, maka dengarlah daripada pihak yang telah menjalankan perkara-perkara tersebut sendiri, dan janganlah bertanya kepada pihak-pihak luar yang tak tahu apa-apa, akhirnya menimbulkan kontroversi. Dan insya-Allah Al-Faqih akhirkan dengan harapan supaya generasi akan datang akan melakukan perkara yang lebih baik daripada apa yang telah dilakukan oleh generasi-generasi sekarang. Dan Al-Faqih yakin antum punya potensi yang lebih besar yang boleh meningkatkan lagi prestasi pelajar Malaysia di Darul Musaffah dan menggembirakan hati Sayyidil Habib Omar. Semoga Allah memberkati semua usaha-usaha yang telah dilakukan dan perkara ini diredai olehnya. Wallahu a'lam.